A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambut tadabbur surah Hud alaihissalam ayat 73. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Tujuh puluh ke? 70. Ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka apabila ia melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut daripada keadaan mereka. Maka para malaikat berkata, la takhaf, jangan takut. Sesungguhnya kami adalah utusan yang diutus kepada kaum Lut. Pengajarannya, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Dan dicipta tanpa nafsu. Dan mereka tidak makan dan minum dan berkahwin. Yang kedua, perasaan takut adalah sesuatu sifat yang semula jadi, yang ada pada semua manusia, termasuk para nabi. Tetapi takut yang sebenar ialah hanya kepada Allah. Yang ketiga, para malaikat juga adalah tentera Allah. Yang antara tugas mereka ialah membawa azab kepada kaum yang kufur kepada Allah.
ke ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat wa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maksudnya, dan isterinya berdiri, lalu dia ketawa, lalu kami gembirakannya dengan kelahiran Nabi Ishaq, dan selepas Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihissalam. Pengajarannya, antara tugas seorang isteri ialah menguruskan rumah tangga dan melayan tetamu. Yang kedua, berita yang paling menggembirakan ibu bapa ialah kelahiran anak yang soleh. Kelahiran anak yang soleh. Yang akan sentiasa melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa dari dunia sehingga ke akhirat. Ayat 72. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Maksudnya, dia berkata, celaka, alangkah celakanya aku. Adakah boleh aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua dan suamiku juga telah tua? Sesungguhnya ini adalah perkara yang pelik. Pengajaran yang pertama, Allah Maha berkuasa. Dia yang menetapkan segala peraturan dan dia juga boleh mengubahnya. Dengan menjadikan wanita yang tua dan mandul boleh melahirkan anak. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang pelik dan luar biasa bagi Allah. Kerana Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, kita sambung tadabbur.
Okay, ayat 73, sambungan cerita bagaimana jawapan para malaikat ataupun reaksi para malaikat terhadap sikap Sarah, isteri kepada Ibrahim AS, yang merasa pelik apabila dia diberi berita gembira bahawa dia akan melahirkan anak dalam keadaan dia telah tua dan mandul. Ayat sebelum ini kata Sarah, "A'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikhan." Adakah boleh aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua dan suamiku juga tua? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang ajib, pelik. Maka para malaikat menjawab, qalu, mereka berkata, ata'jabina. Ini dipanggil apa? Huruf istifham. Istifham ada dua jenis. Pertama, majazi. Yang kedua, hakiki. Hakiki ni soalan untuk mendapat ilmu ataupun maklumat ataupun jawapan. Adapun majazi, dia bukan nak jawapan, bukan nak dapat ilmu, tetapi tujuannya ialah sama ada nak mencela ataupun mengingkari ataupun mentakrir, menegaskan. Di sini kita tengok apa ini istifham majazi, tapi apa tujuannya? Adakah ta'jabina? Ta'jabina fi'il apa ni? Baca bahasa Arab. Mudhari'. Mudhari' ni dia untuk siapa ni? Kalau ikut domain 14, yang mana satu? Anti. Jadi para malaikat berkata pada siapa? Sarah, adakah patut ta'jabina, engkau merasa pelik ataupun luar biasa min amrillah, dari urusan Allah. Jadi sekarang istifham ni apa tujuannya? Kan Sarah berkata sebelum ayat ni, dalam keadaan dia tua dapat melahirkan anak adalah satu perkara yang pelik, ajaib. Maka kata malaikat, ata'jabina. Istifham ni ialah istifham ingkari, iaitu mereka mengingkari rasa pelik daripada Sarah. Kamu tak sepatut rasa pelik. Itu mana ingkari. Kenapa kamu rasa pelik? Daripada urusan Allah. Allah Maha berkuasa. Jadi bagi Allah tidak ada yang pelik. Bagi manusia banyak yang pelik. Bagi Allah tidak ada. Kemudian mereka bagi tahu kenapa benda itu tak pelik. Kenapa Sarah dah tua, mandul, tapi masih dapat anak? Kenapa? Jawapannya ialah rahmatullah. Rahmat Allah. Wa barakatuh, dan apa dia makna berkat? Kebaikan yang satu lagi, kebaikan yang banyak dan berterusan. Jadi Allah nak bagi anak kepada Sarah dalam keadaan dia tua dan suaminya pun Ibrahim pun tua, bukan satu perkara yang pelik. Kenapa? Sebab rahmat Allah dan berkatnya. Sebab Allah sayang kepada Sarah, sayang pada Ibrahim, Allah nak bagi anak. Sebab Allah nak bagi kebaikan yang banyak kepada Ibrahim dan Sarah, Allah bagi anak. Tidak ada yang pelik. Dan rahmat Allah itu apa dah? Warahmatullahi wasi'at. Wasi'at kulla syai'in.
Rahmat Allah wasi'an apa dia? Meliputi setiap sesuatu. Termasuklah orang kafir, termasuklah haiwan, termasuklah tumbuhan. Jadi bila Allah nak bagi rahmat, tidak ada yang pelik. Okey. Dan rahmat Allah dan keberkatannya ini kepada siapa? Alaikum. Ke atas kamu. Ini kata-kata siapa ni? Malaikat. Rahmat Allah dan keberkatannya ke atas kamu ahlul bait. Apa makna ahlul bait? Ahli ni makna keluarga, bait rumah. Jadi Allah malaikat bagi tahu walaupun kamu dah tua dan mandul, tapi Allah nak bagi anak sebab Allah nak bagi rahmat dan kebaikannya kepada keluarga rumah ni. Siapa yang ada masa ni? Ibrahim dan anak dia dah ada ke belum? Belum. Jadi bila sebut ahlul bait, siapa? Suami, isteri. Kalau ada anak, anak termasuk. Sebab itulah majoriti ulama, termasuklah Imam At-Tabari mengatakan bila sebut ahlul bait termasuklah isteri. Dalilnya ayat ni. Sarah, sebab masa ni anak tak ada, yang ada Sarah dan Ibrahim. Jadi ahli bait itu termasuklah isteri. Sebab apa? Mereka yang sesat termasuklah Syiah, dia mengeluarkan isteri Rasulullah daripada ahlul bait. Aisyah, Hafsah, semua dia kata ini bukan ahlul bait. Habis siapa ahlul bait? Fatimah, Ali. Jadi semua isteri Rasulullah dia keluarkan. Jadi itu adalah pendapat yang sesat dan bercanggah dengan ayat ni. Bila sebut ahlul bait termasuk isteri. Jadi Aisyah ahlul bait, Hafsah ahlul bait, semua isteri Rasulullah adalah ahlul bait. Okey. Kenapa Allah bagi anak pada Sarah? Jawapannya sebab rahmat Allah dan berkatnya. Soalan, kenapa rahmat Allah dan berkatnya kepada ahli keluarga Ibrahim? Jawapannya innahu, sesungguhnya dia hamidun. Hamidun atau wazan fa'ilun. Fa'ilun makna dia ada dua makna. Pertama makna fa'ilun lah. Yang kedua makna maf'ulun. Contoh qatilun. Qatilun. Pattern dia sama kan? Fa'ilun, qatilun. Tapi makna qatilun apa dia? Maqtulun, orang yang dibunuh. Sama juga hamidun, wazan dia, pattern dia fa'ilun. Makna apa? Mahmudun, yang terpuji. Dan ada juga pendapat mengatakan hamidun juga bermakna fa'ilun, iaitu yang memuji. Dua maksud hamidun. Satu, Allah yang terpuji. Yang kedua, Allah yang memuji. Okey, Allah yang terpuji. Apa maksud dia? Dia beza tak alhamdu dengan asyukru? Hamdu dengan asyukru beza ke? Kalau terjemah hamdu pujian, kalau asyukru syukur. Syukur bukan terjemah tu, buat alif lam je. Apa makna syukur bahasa Melayu? Thank you. Apa dia? Hargai. Terima kasih. Kalau syukur lawan dia apa? Kufur.
Jadi kalau kufur ni engkar. Manakala syukur taat. Syukur ni sebenarnya ialah taat. Asyukuru ialah ta'atul mun'im. Syukur ialah mentaati pemberi nikmat. Itu makna syukur. Kadang-kadang orang tu ucap alhamdulillah bila dapat nikmat, tapi dia tak solat, sebenarnya dia belum bersyukur. Dia kufur. Dia sebut alhamdulillah 1000 kali, tapi dia bukan aurat, dia bukan syukur. Dia masih kufur. Okey. Jadi beza alhamdulillah dengan syukur ialah alhamdulillah kita puji, walaupun kita puji sebab sifat dia memang terbaik. Walaupun kita tak dapat apa-apa daripada dia. Contoh pemimpin tu baik, adil. Kita kata baguslah pemimpin tu seorang yang adil. Kadang-kadang kita tak dapat apa-apa pun daripada dia, tapi kita puji sebab sifat dia. Berbeza dengan syukur. Bila kita ucap syukur? Bila dapat nikmat. Kan? Syukur ni kalau bahasa Melayu terima kasih lah. Bila kita ucap terima kasih? Bila kita dapat sesuatu daripada dia. Tapi kalau puji, kadang-kadang tak dapat pun kita puji. Dia tu rajinlah pergi masjid, kita tak dapat apa-apa pun. Okey. Jadi hamidun, Allah ni terpuji. Sama ada orang Islam ke, orang kafir ke, Allah tetap terpuji. Betul? Yang cipta orang kafir siapa? Yang bagi nikmat sihat orang kafir siapa? Allah terpuji. Walaupun orang kafir kufur kepada Allah. Okey. Sebab tu surah Fatihah yang pertama, ayat pertama apa dia? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah tak kata pujilah aku. Allah tak kata pujilah aku. Tapi Allah kata apa? Segala puji milik Allah. Makna apa tu? Kamu puji ke, kamu tak puji, aku tetap terpuji. Sebab selepas tu apa? Rabbil Alamin. Sebab aku adalah pencipta, pemilik, pengurus semua makhluk. Okey. Sebab tu ada tak ayat yang membezakan antara pujian orang kaya kepada Allah dengan pujian orang miskin kepada Allah? Beza ada tak? Orang kaya puji Allah macam ni, panjang je, sebab dia dapat rezeki banyak. Orang miskin puji Allah pendek je, sebab rezeki sikit. Ada beza? Tak ada. Kadang-kadang orang miskin tu lah dapat nikmat lagi besar. Apa dia? Yang mudah beriman ni siapa? Orang miskin. Yang semakin jauh daripada Allah siapa? Kadang-kadang rezeki itu bukan mendekatkan seseorang kepada Allah. Okey. Itu Allah terpuji. Dan hamidun juga makna dia Allah memuji. Ada tak Allah memuji makhluknya? Ada. Contoh? Tak, Allah puji makhluknya. Yang kita puji Allah biasa. Makhluk puji Allah biasa. Sekarang terbalik, Allah puji makhluk. Contoh, boleh bagi contoh? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah puji. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah suka orang yang bertaubat. Itu Allah puji. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka orang yang sabar. Okey, sesungguhnya Dia Maha terpuji. Jadi kenapa Allah dah bagi rahmatnya, berkatnya kepada keluarga Ibrahim? Jawapannya sebab Allah memang
terpuji. Jadi Allah terpuji, Allah nak buat baik pada siapa pun, tak ada masalah, tak ada siapa boleh halang. Dan yang kedua, Majidun. Maha apa? Apa dia? Dia terjemah apa Majidun? Majidun, pemurah. Kalau Karimun, mulia. Apa beza? Kalau Rahimun, dia bila kita baca surah Fatihah, setiap ayat kita baca, Allah jawab tak? Jawab kan? Okey. Bila kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab apa? Ha? Mana dia jawab bahasa Melayu? Bahasa Arab lah. Ha? Apa dia bahasa Arab? Bila ayat pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah jawab apa? Hamadani. Hamadani abdi. Hambaku memujiku. Ayat kedua Ar-Rahmanur Rahim, asna alayya abdi. Asna alayya abdi. Apa pula makna asna? Ha? Kita kata Alhamdulillah, kita puji Allah. Allah pun jawab, oh, hambaku telah pujiku. Kemudian kita sebut pula Ar-Rahmanur Rahim, itu pun kita puji, tapi bukan hamadani, asna. Asna ni ada diterjemah memuja. Ada pendapat mengatakan asna tu daripada perkataan isnani. Isnani apa makna? Dua. Maksudnya apa? Hambaku memujiku kali kedua. Dan bila kita baca ayat ketiga, Maliki Yaumiddin, apa dah? Mengagungkan. Daripada perkataan apa? Majidun, majjadani. Majjadani abdi. Jadi majjadani kita terjemah apa? Hambaku mengagungkan aku. Jadi kalau majid tu yang lebih tepat pada Maha agung. Kalau mulia lebih kepada perkataan karim. Tapi dia dekat-dekat lah karim dengan majid. Sebab tu Quran kadang-kadang dia sebut apa? Quranun karim. Dan ada ketika dia sebut Quranun majid. Quranun majid. Okey. Jadi majid, Tuhan yang Maha Agung. Dan antara makna majid juga ialah memberi tanpa diminta. Allah memberi kepada hambanya tanpa hambanya meminta. Dalam kes ni apa dia? Allah bagi apa? Anak kepada Sarah. Sarah ada minta. Ibrahim ada minta. Itu juga makna majidun. Okey. Jadi soalan, kenapa Allah bagi anak kepada Sarah dan Ibrahim dalam keadaan mereka berdua dah tua? Jawapannya, sebab rahmat Allah dan keberkatannya. Soalan kedua, kenapa rahmat Allah dan keberkatannya kepada keluarga Ibrahim? Jawapannya, sebab Allah Hamidun Majid. Hamidun Majid. Okey. Falamma, maka tatkala zahaba. Zahaba mana? Apa dah? Zahaba ni pergi. Tapi di sini maksud dia hilang. Hilang dengan pergi sama kan? Sebab itulah mazhab Syafi'i, mazhab Ambali, daripada berkata apa?
Zahabah lah. Jadi kalau mazhab makna apa tu? Dia pergi dengan pendapatnya. Maka tatkala telah hilang an Ibrahim dari Ibrahim alaihissalam. Apa yang hilang ni? Ar-raw'u. Telah hilang ketakutan. Ar-raw'u sama dengan makna al-khawf. Tatkala telah hilang rasa takut daripada Ibrahim. Takut apa ni? Sebelum ni Ibrahim rasa takut. Takut pada apa? Tetamu. Pasal apa Ibrahim takut pada tetamu? Sebab tetamu pelik, tak makan kan? Tapi tak ada siapa tanya, habis siapa yang makan makanan tu? Tak penting kan? Tak penting. Jadi kalau malaikat datang rumah kita, untung. Sebab apa? Dia tak makan makanan pun. Bila hilang rasa takut pada Ibrahim, waja'atuhu, dan telah datang kepadanya al-bushra. Bushra apa dia? Kegembiraan ataupun berita gembira. Pengajarannya apa? Mula-mula Ibrahim takut, lepas tu gembira. Pengajarannya apa? Kalau kita faham ayat ni boleh menjadi syifa, penenang jiwa kita. Apa dia? Betul. Mula-mula takut, lepas tu gembira. Pengajarannya tidak ada sesuatu pun yang akan kekal. Kalau takut tak akan kekal sampai bila-bila. Kalau gembira tidak akan kekal sampai bila-bila. Dalilnya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan. Takut tu susah, mesti ada berita gembira. Sebab tu orang beriman, bila dia ada kesedihan, dia ingat ayat inna ma'al usri, hilang sedih. Kenapa aku nak sedih? Sebab Allah kata bersama kesusahan pasti ada. Kenapa aku nak sedih? Allah sudah cakap. Bila dia sedih juga, dia tak yakin pada ayat tu, inna ma'al usri yusra. Okey, setelah hilang rasa takut dan datang berita gembira. Berita gembira ni apa pula? Apa berita gembira ni? Apa dia? Dapat anak Ishak, kemudian cucu pun juga Nabi Yakub. Dan satu lagi berita gembira, kaum Nabi Lut akan dihancurkan. Itu berita gembira bagi orang beriman. Tetapi Ibrahim ni ada pula satu perasaan yang menyebabkan dia risau. Apa dia? Yujadiluna. Dia yujadilu makna daripada jidal. Jidal ni berhujah. Dia iaitu Ibrahim berhujah. Tu kepada kami. Siapa kami ni? Fi qaumi Lut. Tentang kaum Lut. Bila hilang rasa takut, dapat berita gembira, mula pula datang perasaan lain pada Ibrahim, iaitu dipanggil syafaqah. Dia terlalu kesian kepada kaum Nabi Lut. Kan malaikat bagi tahu, aku datang nak binasakan. Masa tu datang pula rasa kesian dalam hati Ibrahim. Kenapa nak binasa? Kemudian Allah beritahu kenapa Ibrahim ada perasaan tu, walaupun kepada orang kafir. Sebabnya sesungguhnya Ibrahim la halimun, pasti
Ada dua harfu taukid. Satu inna, yang kedua lam. Sesungguhnya Ibrahim pasti halimun. Apa makna halim? Ha? Lembut. Kalau latifun? Lembut juga. Kalau kita terjemah lembut, orang tanya, lembut macam mana tu? Boleh hurai tak? Sebab ada lembut tu kadang-kadang orang salah faham kan. Lembut macam mana? Ha? Hati? Yalah, macam mana tu? Lembut macam mana? Apa dia? Penyayang. Rahimun. Ada tak salah satu nama Allah Al-Halim? Ada? Apa makna sifat Allah Al-Halim? Penyantun pula. Perkataan yang sama. Masalah nama-nama Allah pun tak clear lagi. Saya pernah beritahu ni, Al-Halim, apa makna dia? Kalau tak tahun lepas, 2 tahun lepas. Siapa ingat? Ha? Dia boleh hukum tapi tak hukum. Apa makna tu? Dia sebenar Halim tu lebih daripada sabar. Dia sabar dalam menghukum orang yang patut dihukum walaupun dia mampu menghukum. Itu makna Halim. Sabar ni kadang-kadang dia sabar sebab apa? Sebab dia tak mampu. Orang pukul dia, dia pun kata saya sabar je, padahal dia tak mampu. Tapi Halim ni dalam keadaan dia mampu balas, tapi dia tahan. Banyak tak manusia yang kufur kepada Allah berpuluh-puluh tahun, tapi Allah tak turunkan azab? Sebab apa? Al-Halim. Sifat Allah tu ada pada Nabi Ibrahim. Kan malaikat kata aku nak binasakan kaum Nabi Lut. Ibrahim kata apa? Boleh tak tangguh? Itu Halim. Boleh tak bagi masa pada mereka? Itu Halim. Itu dia panggil apa? Bila Ibrahim nak ingat, kenapa nak binasa kaum ni? Boleh tak tangguh? Sebab apa? Sebab Ibrahim adalah Halimun. Jadi kalau nak terjemah bahasa Melayu, saya tak tahu. Tapi faham kan? Itulah miskinnya bahasa Melayu. Tak tahu perkataan apa. Dia terjemah penyantun. Penyantun pun tak tepat. Anak saya seorang penyantun. Bila dia nak pukul orang, dia pukul je. Itu bukan penyantun. Nak terjemah apa? Siapa BM dapat A plus? Kalau nak terjemah betul, maha sabar dalam menghukum mereka yang patut dihukum. Okey, awahun. Awahun apa dia? Mudah tersentuh. Bila orang tu nak dihukum, dia Allah kesiannya. Itu mana awah. Bahasa Melayu apa? Sangat simpati. Dia terjemah apa? Sangat bolehlah sangat lembut hati. Bila bak nak hukum je, dia tak sampai hati. Munibun, dia ada 3. Satu, istighfar. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, inabah. Munibun daripada perkataan inabah. Dia istighfar ni, kita minta ampun dosa yang lepas.
Kalau taubat, minta bertaubat terhadap dosa akan datang. Kalau inabah, lagi tinggi daripada taubah, iaitu sentiasa kembali kepada Allah. Silap sikit je, balik kepada Allah. Itu makna munibun. Sangat apa dia nak terjemah? Dia terjemah apa tu? Bukan setakat kembali, banyak kembali. Dia lebih pada taubah, ha? Suka kembali, kerak kembali. Sangat kerak kembali. Kembali kepada Allah. Dengan apa ni? Kalau buat silap, terus bertaubat. Kalau tak buat silap, kembali dengan menambahkan lagi amal soleh. Okey. Jadi berapa sifat Nabi Ibrahim AS? 3. Kata ahli tafsir, satu-satunya selain pada Nabi Muhammad lah, satu-satunya Nabi yang ada ketiga-tiga sifat ni sekaligus, itu Nabi Ibrahim. Halimun, awahun, munibun. Dan kalau kita ada 3 sifat ni, hebat. Ada. Halimun ada, halim. Yang pertama lah. Tak boleh, ha? Kalau kita nak marah pada anak kan, patut kita dah pukul, tapi ingat halimun, tak jadi. Biasa macam tu. Kadang-kadang kita nak maki orang kan, tapi ingat pada halimun, tak jadi maki. Kalau kita selalu buat salah, terus segera kembali pada Allah. Sebab apa? Ingat pada munibun. Okey. Orang Melayu ada nama Halim kan? Halim. Yang perempuan pula Halimah. Halimah. Makcik Limah tu, ha? Kak Limah. Okey. Jadi kenapa Ibrahim macam persoalkan? Kenapa nak hukum nak turunkan azab pada kaum Nabi Lut? Boleh tak lewatkan, tangguh dulu, bagi masa? Kenapa? Jawapannya, sebab Nabi Ibrahim bersifat halimun awahum munib. Habis dah ayat. Apa dia? Oh, hari ni 3 ayat. Siapa yang tetapkan 3 ayat tu? Sebab ayat pendek-pendek. Ha? 76 pun pendek kan? Pendek je. Boleh-boleh tu kan. Atas lagi. Sebelum ayat ni. Okey. Betul. Okey. Bila Ibrahim alaihissalam macam kesian kepada kaum Nabi Lut, ada 2 pendapat. Satu, Nabi Ibrahim kesian kepada kaum Nabi Lut. Bukan makna Ibrahim tak nak bagi dia azab, tapi paling kurang bagi tempoh, tangguh. Yang kedua, Ibrahim nak cakap apa? Kenapa nak azab kaum Nabi Lut? Nabi Lut ada kat situ. Nanti Nabi Lut pun kena sekali. Disebut dalam surah Al-Ankabut. Okey. Maka malaikat menjawab kepada rasa kesian Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim. A'rid. A'rid apa mana? Berpaling ataupun tinggalkan.
tinggalkan an haza, perkara ini. Perkara ni apa mana? Jidal ni. Bab Allah nak turunkan azab pada kaum Nabi Lut, stop. Jangan cakap lagi. Kenapa? Sebab innahu, sesungguhnya ia qad jaa, telah sesungguhnya jaa, telah datang amru rabbika, ketetapan rabbika. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, iaitu kaum Nabi Lut, atihim, akan datang kepada mereka azabun, azab ghaira mardud, azab yang tidak dapat ditolak. Jangan lagi berjidal, jangan lagi buat rayuan. Kenapa? Sebab ketetapan Allah telah datang dan kaum Nabi Lut akan diazab, dan azab tu tidak ada siapa yang boleh menolaknya. Cuba buka surah Al-Ankabut. Okey. Cuba kita terjemah. Walamma, dan tatkala ja'at, telah datang rusuluna, jamaah, utusan-utusan kami, iaitu para malaikat. Manakala telah datang para malaikat kepada Ibrahim bil busra, membawa berita gembira, iaitu kelahiran anak. Qalu, mereka menjawab, Rasul ni, para malaikat juga bagi kepada Ibrahim, inna, sesungguhnya kami, muhliku, akan binasakan ahli hazil qaryah, penduduk negeri ini, iaitu kaum Nabi Lut. Sambil bawa berita gembira, sambil memberitahu bahawa kami akan binasa kaum Nabi Lut. Kenapa? Sebabnya inna ahlaha, sesungguhnya penduduk negeri ini adalah zalim. Apa kezaliman kaum Nabi Lut? LGBT. Mana siapa yang memulakan maksiat liwat? Dia pengasas, pencetus ummah. Jadi siapa-siapa yang buat sampai hari ini, kaum Nabi Lut akan dapat sahamnya sampai bila-bila. Qal, okey, cuba angkat sikit. Ini pendapat yang salah satu pendapat kenapa Ibrahim alaihissalam kesian. Sebab katanya qal, Nabi Ibrahim berkata, inna fiha, sesungguhnya di negeri itu ada Nabi Lut. Qalu, mereka menjawab, nahnu a'lamu, kami tahu Nabi Lut ada kat situ, jangan risau. Sebab ada satu hadis, bila Allah turunkan azab, bila maksiat itu terlalu banyak sangat, Allah akan turunkan azab dan akan kena semua. Kemudian Allah akan bangkit di akhirat mengikut niat masing-masing. Jadi sebab tu Ibrahim risau. Kalau kamu nak azab kaum Nabi Lut, aku risau Nabi Lut pun kena sekali. Maka kata malaikat, kami tahu siapa yang ada kat situ. Ladunajjiyannahu, pasti kami akan selamatkannya, iaitu Nabi Lut. Wa ahlahu, dan ahli keluarganya, illa, kecuali ada yang kami tak akan selamat daripada keluarga Nabi Lut, iaitu imra'atahu, isterinya.
Pasal apa Allah tak selamatkan isteri Nabi Lut? Sebab dia subhat. Apa kerja dia? Dia cerita selepas ayat ni, malaikat ni pergi ke rumah Nabi Lut pula selepas pergi rumah Nabi Ibrahim. Bila pergi rumah Nabi Lut, malaikat ni dalam bentuk lelaki, anak muda yang handsome. Jadi kaum Nabi Lut ni pantang tengok lelaki muda yang handsome, dia akan liwat. Tapi kaum Nabi Lut tak tahu malaikat datang rumah Nabi Lut. Dari mana dia tahu? Isteri dia. Khanat, Allah sebut dalam surah At-Tahrim, khanata, dua-dua isteri ni, isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh, khanatahuma, dua-dua mengkhianati suami masing-masing. Melainkan isterinya kanat minal ghabirin, daripada orang yang akan dibinasakan, walaupun isteri Nabi. Okey. Jadi bila Nabi Ibrahim kesian sebab dia halim, Allah tegur melalui Jibril, malaikat. Dia kata dah stop, jangan lagi berhujah, jangan lagi berjidal, jangan lagi kesian kepada kaum Nabi Lut. Pengajarannya apa? Allah tegur Nabi Ibrahim. Apa kesalahan Ibrahim? Kesian kepada orang buat maksiat. Jadi rahmat bagus, tapi jangan lebih daripada rahmat Allah. Allah rahmat tak pada kaum Nabi Lut. Kenapa Allah nak turunkan azab? Sebab mereka layak di. Bila Allah menurunkan azab, jangan pula kita lebih pada Tuhan. Boleh faham? Sebab itulah dia rahmat dengan redha kena seiring. Kalau kita rahmat saja, kita jadi macam ni lah. Kadang-kadang kita kesian pada orang yang tak patut kita kesian. Kalau kita redha saja tak kesian pun masalah juga. Ada orang dia tak kesian, rahmat dia terlalu lebih. Contoh, dia kata lembu ni tak boleh lah sembelih, kesian dia. Ada orang macam tu kan? Betul ke salah? Kesian dia, Allah cipta dia, kenapa kita nak sembelih? Sebab apa? Salah. Apa sebab salah? Sebab rahmat dia dah melampau. Dia terlalu rahmat sampai dia kesian benda yang Allah izinkan kita sembelih dan makan. Ada pula yang rahmatnya tak ada langsung. Dia apa? Dia sembelih anak pula. Dia sembelih orang. Dia bunuh orang. Ada seorang tabi'in, bila diberitahu anak dia mati, dia senyum, dia suka. Orang pun pelik lah. Kenapa anak kamu mati kamu suka? Sebab dia kata aku redha. Tapi redha dia sampai tahap lebih daripada redha, iaitu kesian dah macam tak ada kesian, sampai dia boleh suka. Faham? Yang terbaik apa dah? Redha dan rahmat. Cuba buka hadis tu. Redha dan rahmat. Okey, Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW dakhala, masuk, ala ibnihi, kepada anaknya Ibrahim. Jadi salah seorang anak Rasulullah bernama Ibrahim. Siapa mak dia ni? Siapa mak kepada Ibrahim? Maria Al-Qibtiyah. Jadi ketika satu masa Nabi masuk kepada anaknya Ibrahim, wa huwa yajudu bi nafsi, dan anaknya sedang nazak. Faja'alat aina, maka menjadikan dua mata Rasulullah tazrifani, mengalir air mata. Maka masa tu sahabat ada, termasuklah Abdul Rahman bin Auf
Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah, engkau pun menangis?" Maksud dia, engkau suruh sahabat sabar, engkau suruh kami sabar, tapi kamu macam mana boleh menangis? Seolah kamu tak sabar. Dengan jawapan Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, "Ya Ibn Auf, wahai anak Auf," iaitu Abdurrahman bin Auf, air mata mengalir ini adalah rahmatun. Ini adalah rahmat Allah. Ini adalah rahmat. Kemudian Nabi berkata, "Innal ain," sesungguhnya mata, la tadma', dalam riwayat lain la tadma', sesungguhnya mata akan mengalirkan air mata. Wal qalba, dan hati akan sedih. Wala naqul, tapi kami tak akan berkata illa ma yurdi rabbana, melainkan apa yang Allah redha. Mulut kami tak akan keluar perkataan yang Allah murka. Boleh faham? Sebab tu penting redha dengan rahmat seiring. Boleh faham? Ada orang rahmat sangat sampai tak redha, sampai 3 hari 3 malam. Bila suami mati ke, anak meninggal ke, semua kerja tak boleh buat. Itu dah rahmatnya melampau dan redanya tak ada. Ada orang pula macam tak adalah, anak mati suka pula melompat. Sebab apa? Sebab redha dia terlampau tinggi, rahmatnya tak ada pula. Yang contoh terbaik ialah Nabi. Nabi rahmat, tandanya Nabi mengalir air mata. Tapi adakah kematian anak tu mengganggu urusan kerja dakwah Nabi? Tak. Ibadat Nabi macam biasa, dakwah Nabi macam biasa. Okey. Kemudian Nabi kata, "Wa inna la firakika," sesungguhnya berpisah dengan engkau ya Ibrahim, la mahzununa, sedih. Berpisah dengan anak adalah satu benda yang menyedihkan. Kalau tak sedih langsung, makna kita tidak ada rahmat. Okey. Jadi Allah dalam ayat yang kita belajar, Allah membetulkan perasaan Ibrahim yang lebih apa? Dia terlebih rahmat. Sepatutnya dia tak rahmat tu. Kalau Allah dah tetapkan nak turunkan azab pada kaum Nabi Lut, jangan sampai kesian. Okey. Sama juga dalam surah apa ni? Surah Luqman ayat 31. 32. 23. Okey. Yang ni Allah tegur Nabi. Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, "Wa man kafar," siapa yang kufur. Engkau dah berdakwah tapi dia kufur. Dia tetap kufur macam Abu Jahal, Abu Talib. "Fala yahzunka," maka janganlah kekufuran orang itu menyedihkan engkau. Mana Nabi sedih tak bila berdakwah pada orang musyrikin Mekah, mereka tetap kufur, termasuklah pakcik Nabi. Nabi sedih tak? Dah sedih tu betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Apa bukti? Allah larang. Fala yahzunka, kekufurannya jangan menyebabkan engkau sedih. Mana Allah nak membetulkan perasaan. Jangan sedihlah. Sebab kita ada buat tanggungjawab kita berdakwah, dia ada pilihan tapi dia tolak juga. Jangan sedih. Sebab apa? Ilaina marji'uhum, hanya kepada kami mereka kembali. Fanunabbi'uhum, lalu kami akan beritahu pada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui apa yang dalam hati, dalam dada. Okey. Jadi perasaan tu kita kena kontrol ikut apa? Ikut Allah, ikut Al-Quran. Jangan ikut emosi kita. Ramai orang baca Quran tapi perasaan dia tak ikut Al-Quran. Dia nak marah, marah je. Dia nak suka, suka je. Tak boleh. Okey, cukup lah.
Okey, saya nak baca satu dua hadis berkenaan dengan puasa. Ini hadis ni biasa kita dengar ni. Hadis 631 daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Larangan ketika berpuasa. Iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Abu Daud. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, masih bercakap bohong. Yang kedua, dia mengerjakan kata-kata dusta, iaitu dia melakukan amalan yang batil. Tadi bercakap, yang ni amalan. Wal jahla, dan serta melakukan perbuatan jahil. Jahil ni lawan dia ilmu. Semua perbuatan, tindakan yang tidak berdasarkan ilmu dia panggil kejahilan. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang buat yang jahat, itulah perbuatan jahil. Semua maksiat, semua dosa adalah perbuatan orang jahil. Maki orang, caci orang, mengumpat orang, itu semua perbuatan orang bodoh. Okey? 3. Satu, cakap bohong. Yang kedua, buat perbuatan batil. Yang ketiga, buat perbuatan orang jahil, dosa-dosa. Maka Nabi kata falaisa lillah, maka Allah tidak ada hajat langsung pada orang ni untuk dia meninggalkan makan dan minum, walaupun dia tak makan sepanjang puasa, walaupun dia tak minum. Tapi Allah tak berhajat langsung pada puasa dia. Maksudnya apa? Puasanya sia-sia. Puasa dia sah ke tak? Sah, sebab dia tak makan, tak minum, tak berjima'. Tapi bila Nabi kata Allah tak berhajat pada puasanya, mana puasanya sia-sia. Sebab itulah ramai orang dia jaga apa? Dia jaga perkara membatalkan puasa, tapi dia tak jaga perkara yang mensia-siakan pahala puasa. Tengok benda haram, cakap benda haram, dengar benda haram, buat perbuatan sia-sia, membazir. Okey. Dan ramai tak yang mensia-siakan pahala puasanya? Ramai kan? Nabi sebut dalam satu lagi hadis yang sahih, rubba sa'imin, berapa ramai orang yang puasa, falaysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang yang puasa, tapi dia tak dapat apa puasa kecuali lapar, dahaga. Orang lapar, dia lapar. Orang dahaga, dia dahaga. Tapi orang puasanya dia terima, tapi puasa dia sia-sia. Sebab apa? Dan sebab itulah masih bercakap bohong. Dia bercakap bohong ni simple je. Nabi kata, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bima yasma'u. Cukuplah seseorang itu dikatakan berbohong bila dia bercakap semua apa yang dia dengar. Dia dengar je, terus dia cerita pada orang. Sebenarnya dia telah berbohong, dan itu boleh mengurangkan puasanya. Okey. Dan di sini juga dalam hadis ini menunjukkan apa? Nabi nak bagi kita tujuan sebenar berpuasa, bukan lapar, bukan dahaga. Tujuan sebenar berpuasa ialah untuk akhlak. Bila berbohong tak ada akhlak. Bila berjanji tak tepati janji, tak berakhlak. Semua tu perkara menjadikan puasa sia-sia. Apatah lagi kalau tak tepat waktu salat.
waktu solat di awal waktu, itu termasuk tidak berakhlak dengan Allah. Jadi puasanya sia-sia. Okey, cukup ah? Ada soalan? Kalau tak ada, cukup setakat ni. InsyaAllah kita jumpa. Besok ada tazkirah Zuhur, tapi kita buat secara online lah, pukul 12.45 sampai 1:30. Bukan di sini ya. Jadi nanti kita bagi link nanti insyaAllah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم